Okey. Contohlah, kamu dah bagi 5 aspek lepas tu kamu rasa macam kotlah kamu tak berapa yakin kan. So kamu boleh je nak tambah lagi aspek yang ke-6. Lagi banyak lagi aspek lagi bagus. So mana yang kena lah kan. Sebab soalan macam ni, soalan essay ni soalan terbuka open question. Boleh bagi apa-apa pendapat. Yang okey, yang boleh diterima, cikgu terima je lah. Contohnya nombor 6, aspek ke-6. Kamu nak buat bumper, bumper kereta. Bumper kereta. Kamu nak apa? Contohnya kamu tiba-tiba kamu tahu lah bumper kereta dia buat daripada fiber kan. Bumper kereta diperbuat daripada fiber. Apa boleh je, dapat je markah. So nanti reason dia apa? Kurangkan daya impuls. Kurangkan daya impuls. Dapat mengurangkan daya impuls. Dapatlah satu markah. Okay, walaupun dia sama je dengan ayat atas ni, kurangkan daya impuls, berapa kali ayat sama, kurangkan daya impuls, tak kisah. Dah itu dia punya reason je kan. Dapat je markah. Faham ke? Faham. Faham. Okey. Ataupun lagi contoh apa okeylah. Okeylah itu saja contoh yang ada. Okey, next nombor 10. Okey, nombor 10 pun soalan perbandingan. Mana perbandingan? Ni bandingkan had laju udara 1, jarak pergerakan belon 2, jisim udara yang dilepaskan 3, hubungkan had laju udara, jarak pergerakan belon dan jisim udara yang dilepaskan. 4. Ni sampai ada 3 pula hubungan. 3 benda. Tak apa, jawab je. Dan konsep fizik terlibat. 5. So ada 5 markah. Yang penting ada markah untuk soalan perbandingan. Okey, section B ni kamu boleh pilih tau sama ada nak soalan 9 atau 10. Okey. Nak buat dua-dua pun boleh. Cikgu akan pilih markah yang terbaik lah. Okey. So, soalan macam ni, okey. Kita praktis lah kan. Cikgu dah ajar cara nak jawab soalan perbandingan. Okey, mula kena buat apa? Buat apa kelas? Jadual. Buat jadual. Tak buat jadual, denda 10 markah. Okay, so yang ni dia nak bandingkan rajah 10.1 dan 10.2. Okay, aspek yang pertama tadi apa tadi? Mana ke aspek pertama? Dan okay, aspek pertama tadi dia nak had laju udara. Lepas tu aspek kedua jarak pergerakan belon. Lepas tu aspek ketiga jisim udara. Jisim udara dilepaskan. Okey. So tengok had laju udara. Rajah 10.1 dengan 10.2. Kenapa dia lari ni? Okey, 10.1 dia punya had laju udara dia 2. Yang 10.2 3. So 10.1 ni rendah ke tinggi? Rendah. So jawab yang ni rendah, yang ni tinggi. Jangan tulis nombor jangan tulis nombor, sia-sia je tulis nombor. Okey, tak ada markah kalau tulis nombor. Kemudian jarak pergerakan belon. Okey, rajah 10.1. Ni 5 meter, 10.2 6 meter. So 10.1 rajah dia apa? Jarak pergerakan belon dia rendah ke tinggi? Dekat ke jauh ni? Rendah. Rendah kan? Rendah. Okey, yang 6 meter ni tinggi. Ataupun kamu nak boleh buat jarak pergerakan dia kecil, besar. Pun boleh. Ni jisim udara yang dilepaskan. Okey, kat mana nak dapat jisim udara? Dia tak baginya jisim udara. Tapi dia bagi hint. Dia bagi hint kat mana? Dia kata mana dia? Okey, dia kata ni, rajah 10.1 menunjukkan sebiji belon melepaskan udara pada 2 meter saat negatif 1. Kemudian rajah 10.2 menunjukkan belon yang sama. Kalau belon yang sama, dia nak kata apa? Jisim udara tu adalah, dalam belon tu adalah sama.
Ya, sama. Okey, sama. Okey, dah dapat 3 markah. 1, 2, 3. At least ada markah kan daripada kosong. Kemudian, okey, kali ni dia nak hal laju. Sorry, dia nak hubungan. Hubungan apa? Had laju udara, jarak pergerakan belon dengan jisim udara. 3 sekali. Macam nak buat hubungan kalau untuk 3 sekali? Had laju udara, jarak pergerakan belon dengan jisim udara yang dilepaskan. Sama je, buat je perkataan semakin. Okay, cuba buat. Semakin. Semakin apa? Kita buat je. Semakin rendah hal laju udara. Semakin apa? Semakin rendah hal laju udara, semakin Rendah jarak pergerakan belon. Semakin rendah jarak pergerakan belon. Lepas tu lepas tu jadi yang ketiga jisim udara. Dan jisim udara yang dilepaskan tu apa? Dan jisim udara yang dilepaskan tu adalah Sama. Dan jisim udara dilepaskan sama. Macam tu lah. Okay, kalau untuk 3 benda, kalau suruh buat hubungan, kamu buatlah ayat je. Semakin, okay, semakin rendah hal laju udara, semakin rendah jarak pergerakan belon. Dan, buat perkataan dan jisim udara dia sama. Okay. So, kalau untuk 3 benda, dia punya hubungan dia buatlah semakin, lepas tu semakin, lepas tu dan. Okay. Nampak tak? Nampak tak teknik dia? Nampak. Nampak. So, dia ada teknik, okay? Fizik ni ada teknik. Okay, nak skor. Okay, lepas tu kalau dah tak tahu kan konsep roket ni kan. Tak apalah, tak tahu janji ada markah tadi. Tadi dah berapa markah? Dah 5 markah kan? 5 markah, banyak tu 5 markah. Lepas tu apa? Pengubahsuaian. Ni saja soalan pengubahsuaian. Yang ni ubah suaian 10 markah ni. Ini pun open question ni. Soalan terbuka, jawab je logik. Okay. 10 markah maksudnya 5 aspek, 5 sebab. Lebih pun tak apa mana yang sangkut lah kan jawapan kamu. Okay, ini ada berapa aspek? 1, 2, 3, 4, 5. Dia dah bagi dah 5 aspek. Kalau kamu nak tambah lagi 6, 7, 8, 9, 10 pun boleh ikut suka hati. Okay, so nak buat ni kita buat jadual. Tak buat jadual denda lagi 10 markah. Okay, aspek dia. Bilangan kebok dalam silinder petrol. Ni sama je soalan. Okay, bilangan kebok. Tadilah bilangan kebok yang macam tadi tu kan. Tangki tu kan. Banyak ke sikit bilangan kebok dia? Sikit. Sikit bilangan kebok. Banyak. Oh, bincang tadi. Banyak. So, bilangan kebok dalam silinder petrol banyak. Kamu kena tulis penuh ayat penuh. Cikgu tak nak kamu tulis macam ni Cikgu tak nak kamu tulis banyak. Banyak. Tak apa benda yang banyak tak tahu kan. Apa yang banyak. Kan? So, kena buat penuh. Okay, kena buat penuh. Bilangan kebok dalam silinder petrol banyak. Okey, sebab apa? Sebab apa nak banyak? Sebab nak bagi dia stabil. Pun boleh. Nak kurangkan inersia pun boleh. Okey. Manalah yang logik. Okey, lepas tu ketinggian lori minyak. Rendah ke tinggi? Rendah. Ketinggian lori minyak rendah. Sebab apa nak rendah? Apa-apa je yang logik. Ya, nak buat stabil lah. Tak kisah. Atas stabil, bawah stabil pun boleh. Ada je markah dia. Dapat satu. Dah reason je stabil. Nak buat macam mana kan? Tak apa. Sama pun tak apa. Okey, lepas tu had laju. Nak tinggi ke rendah had laju?
Rendah. Had laju dia rendah. Okey. Supaya apa? Kalau berlanggar, dia boleh kurangkan apa? Dia kurangkan apa? Kurangkan daya impas. Okey, ataupun boleh buat apa? Memanjangkan masa pelanggaran. Pun boleh. Atau lepas tu apa lagi? Had berat. Rendah ke tinggi had berat? Baru bincang tadi had berat. Rendah. Ya, had berat rendah. Sebab apa nak had berat dia rendah? Okey, kamu nak Kurangkan inisial. ya, kamu nak kurangkan apa, dapat kurangkan inisial pun boleh. Ataupun kamu tengok berat ni M ni kan jisim kan. So bila jisim dia rendah, daya impas dia pun rendah kan. So kamu nak kata kurangkan daya impas pun boleh juga sebenarnya ni. Kurangkan daya impas pun boleh. Alamak, kenapa ni? Okey, kurangkan daya impas pun boleh. Sama kan macam atas. Tak apa, mana-mana yang logik. Yang ada kaitan dengan formula ataupun apa-apa yang logik. Yang kamu rasa logik. Kan? Lepas tu, permukaan tayar. Berbunga ke tak berbunga? Dia tanya tayarnya, tayar. Nak tayar licin ke tayar berbunga? Berbunga. Tayar berbunga. Okey. Ya Allah Tuhan, kenapa ni? Tayar berbunga. Kenapa nak tayar berbunga? Kau nak nampak macam orang sains sikit, kamu buatlah menambahkan geseran. Ada kaitan dengan geseran, menambahkan geseran. Dapat 1 markah. Ataupun kalau dah tak tahu sangat istilah sains, kamu buat je supaya supaya tak tergelincir. Supaya tak tergelincir di jalan raya, supaya tak tergelincir pun dapat juga markah. Apa-apa yang logik. Okey, faham tak cara nak jawab soalan esei ni? Boleh? Boleh. Boleh kan? Senang je kan esei? Cikgu pun laptop ni dah habis. Senang je kan esei, bukan susah pun. Okey. Next, section C. Section C. Okey, cikgu nak highlightkan pasal ni. Dia akan, soalan section C dia nak kamu pilih. Section C dia tak ada perbandingan Dia tak ada perbandingan. Soalan ni macam ni lah. Dia akan tanya apa? Dia tanya maksud lah apa semua ni kan. Tak kisahlah yang ni kamu jawab lah. Yang penting ni cara nak dapat markah yang ni. Macam mana nak dapat markah untuk yang 10 markah ni. 10 markah. Mana 10 markah? 10 markah ini Banyaknya 10 markah. Ni fikir apa? Fikir logik je cara nak jawab. Dia akan bagi kamu 4 benda. Kamu kena pilih macam ni P, Q, R, S. Kamu nak pilih apa sebenarnya ni? Sekejap Apa benda ni suruh pilih Anda ditugaskan untuk mengkaji ciri-ciri bahan penyejuk dan reka bentuk radiator, enjin kereta. Terangkan kesesuaian setiap ciri dan seterusnya tentukan radiator, enjin kereta mana yang paling sesuai. Okey, cara nak jawab soalan macam ni bukannya dia suruh kamu explain P tu apa, Q tu apa, R tu apa, S tu apa. Tak, dia bukan suruh kamu explain semua P, Q, R, S. Dia suruh kamu explain apa yang kamu nak. Okey, cara nak buat dia adalah mula-mula kita buat jadual. Okey, buat jadual. Tak buat jadual denda lagi 10 markah. Okey, ni aspek, ni sebab. Okey, so aspek pertama. Kamu tengok kipas. Okey, kita tengok gambar. Dia lukis gambar ni bukan lukis bodoh-bodoh je tau. Dia lukis ada beza. Cuba tengok kipas. Ada beza tak kipas ni dengan kipas ni? Nampak ke tu? Ada. Apa beza dia? Saiz. Saiz. Ni kecil, ni besar kan? Ni besar, lepas tu yang ni kecil. Okey, sekarang ni kamu nak kipas apa? Kipas kecil ke kipas besar? Sekarang ni kamu nak sejukkan enjin kereta tau. Kamu nak sejukkan enjin kereta. Enjin kereta tu panas tu, kamu nak sejukkan dia. So kalau macam kamu kalau kamu tengah panas kat rumah kan, kamu nak kipas kat atas siling tu kecil ke besar? Mestilah kipas yang besar. Ya, kipas besar. Bila kipas besar, dia banyak apa?
Kenapa nak kipas besar? Sebab dia banyak angin. Betul tak? Betul. Kipas besar 1 markah, banyak angin 1 markah. Macam itulah jawab. Kalau tak nak jawab banyak angin, bolehlah kamu sebut apa? Dia boleh sedut. Sedut banyak udara sedut banyak udara dari luar, kan? Dari luar pun boleh, kan? Ni kipas. Nanti dia akan sedut, dia akan sedut banyak udara dari luar. Dia sedut lah, dia sedut kan udara banyak, okay? Udara tu dia boleh sedut untuk masuk, untuk sejukkan enjin kereta yang tengah panas itu. Okay, tu kipas. Okay, next. Bilah sirip. Okay, bilah sirip tu apa? Bilah sirip. Ni bilah sirip ni. Ada beza tak bilah sirip yang ini? Okay, ini sama bilah sirip dia petak-petak. Lepas tu bilah sirip yang ni pula. Ni yang halus-halus ni. Okay, so bilah sirip dia nak macam mana? Sekejap mana tu? Bilah sirip dia nak banyak ke nak sikit? Ni kalau halus macam ni bilah sirip dia banyak lah ni, banyak. Kalau macam ni sikit bilah sirip dia. Petak-petak dia besar kan. Ni petak-petak dia halus-halus kan. So bilah sirip dia banyak. Ini banyak bilah sirip dia. Ini pun banyak. Yang ni bilah sirip dia sikit ke. Ni sikit je. So kamu nak bilah sirip sikit ke banyak? Fikir logik je. Bilah sirip banyak ke sikit? Okay, banyak. Bilah banyak. Bilah sirip. Okay, bilah sirip tu apa kerja dia sebenarnya? Sebenarnya kerja bilah sirip tu dia nak keluarkan haba, okay? Dia nak keluarkan haba. Nak apa? Keluarkan haba. Keluarlah daripada enjin kereta kan, nak keluarkan haba. So, lagi banyak bilah sirip, lagi banyaklah haba dapat dikeluarkan. Betul tak? Betul? Betul. Betul. So, banyak haba dapat dikeluarkan. Banyak haba dapat dikeluarkan. Okay? Lagi banyak bilah sirip, lagi banyak haba dapat dikeluarkan. So, ni 1 markah, 1 markah. Okeylah, tiba-tibalah kamu terjawab. Kamu terjawab kat sini bukan banyak bilah sirip. Kamu jawab sikit bilah sirip. Tapi sebab dia betul, banyak haba dapat dikeluarkan. Okey, kalau macam ni, kamu tak dapatlah markah untuk aspek. Aspek ni kamu kosong, tapi kamu dapat markah untuk sebab. So maksudnya apa? Penandaan dia tanda berasingan Maksudnya kalau aspek kamu salah, sebab tu betul, mesti dapat markah. Faham ke maksud cikgu? Faham. Faham Okey. So kat sini tadi jawapan apa? Banyak banyak bilah sirip. Okey, next. Poin yang ketiga. Kat mana pula nak conteng poin yang ketiga. Okey, dia punya cecair penyejuk takat didih. Tengok ada beza. Ni 178. Ni 178. Jadi cecair penyejuk dia. Kamu nak takat didih yang 100 ke 78? Kamu nak dia cepat panas ke lambat panas? Kalau tadi apa 100 Okey, cecair penyejuk ni kamu nak dia cepat panas ke kamu nak dia lambat panas? Cecair penyejuk, nama pun nak sejuk. So kalau nak sejuk, kamu nak dia cepat panas ke lambat panas? Apa Kak? Lambat. Mestilah kamu nak dia lambat panas kan sebab nama pun cecair penyejuk. Dia nak sejuk dia tak nak panas So kita nak bagi dia lambat panas. So kalau nak lambat panas, takat didih mesti apa? Rendah ke tinggi? Tinggi. Takat didih mesti tinggilah Takat didih tinggi. Supaya dia lambat nak panas Nak tunggu 100 darjah Celsius baru dia panas. So takat didih tinggi, reason dia supaya lambat panas. Lambat panas. Cikgu tak nak kamu jawab takat didih 100 darjah Celsius. Tak boleh Ni salah. Sebab apa? Dia kena bagi sifat tinggi ke rendah ke besar ke kecil ke Dia tak boleh bagi nombor. Okey, kalau bagi nombor sia-sia je jawapan. So takat didih tinggi supaya dia lambat panas ataupun lambat mendidih. Lambat mendidih pun boleh. Okey, 1 markah, 1 markah. Okey, aspek yang keempat.
muatan haba tentu. Dah nama pun cecair penyejuk kan. Kamu nak dia sejuk sentiasa kan. Kamu mestilah kamu nak dia lambat panas. So kalau nak lambat panas, muatan haba tentu nak yang mana? Tinggi. Yes, tinggi. Muatan haba tentu dia tinggi, okey? So kamu jangan tulis ni tau, 4,200 tak boleh. Jangan tulis nombor. Tulis dia punya sifat dia. Muatan haba tentu tinggi. Supaya apa? Lambat panas. Lambat panas. Okey, lambat panas. Kalau kat sini pun lambat panas pun boleh, tak apa. Okey, sebab sama tak apa, tak kisah. Okey, dah 4 aspek, 4 sebab. Dah berapa markah dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah 8 markah. Okey, markah ke-9. Macam nak dapat markah ke-9? Markah ke-9, saya pilih. Pilih mana tadi? P ke Q ke R ke S? R. Ya, saya pilih R. 1 markah. Okey, dah markah ke-9. Macam nak dapat markah yang ke-10? Kita nak markah sampai semua markah kita nak kutip jangan tak kutip markah. Okey, macam nak cara nak kutip markah yang ke-10? Caranya adalah kamu kena tulis balik. Salin balik. Saya pilih R. Okey, sebab salin balik je ni. Aspek dia sebab kipas besar. Kipas besar. Lepas tu apa tadi? Banyak bilah sivit. Lepas tu takat didih. Takat didih apa ni? Takat didih. Takat didih tinggi. Takat didih tinggi. Lepas tu muatan haba tentu dan muatan haba tentu dia tinggi ke rendah tadi? Muatan haba tentu tinggi. Ni markah ke-10. Dapatlah 10 markah. Inilah cara nak jawab esei. Boleh? Faham ke? Faham. Buat jadual buat jadual. Macam tu je jawab esei. Macam tu je esei fizik. Bukan susah pun. So jangan tak jawab esei langsung sebab esei boleh tolong dapat markah. Cikgu tak bagi kan cara-cara nak dapat markah, betul tak? Kan? Betul. Ni cara-cara nak dapat markah kertas 2 okey dah. Tu sajalah kelas. Okey, good luck lah hari Selasa nanti Okey, bye-bye. Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada Okey dah, tu saja. Okey. Okey, sama-sama. Okey, bye-bye. Okey. Terima kasih Azhar. Okey, sama-sama. Okey.